pakai balik. Saya tak puati. Mana Komandan Merin? Komandan Merin. Kemana Merin? Kemudian Tuan Rumah Samsul. Tuan Samsul. Samsul. Komandan. Lain satu. Senyum lah. Tanya ini. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu keluarga Malaysia. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang telah sudi hadir pada pagi ini untuk bersama-sama dengan warga Polis Negara Malaysia, khususnya warga Pasukan Polis Merin yang pada hari ini menyambut ulang tahun ke-75 penubuhan Pasukan Polis Merin di negara kita ini. Jadi kalau kita imbau sejarahnya, Pasukan Polis Merin ini pada awalnya mengikut sejarah yang direkodkan secara rasmi ditubuhkan pada 1 September 1947, dan pada ketika itu bermula dengan satu pasukan kecil dengan menggunakan bot ataupun vessel yang dihadiahkan, yang diberikan oleh Jabatan Laut dan Custom, tak salah saya, Jabatan Custom, dan juga pasukan simpanan tentera laut Malaysia. Kita bermula daripada kekuatan yang sederhana, kita telah berkembang kepada apa yang kita ada sekarang ini. Jadi seperti mana sedia maklum bahawa buat masa sekarang ini kita ada 5 wilayah yang kita katakan wilayah kawasan tanggungjawab untuk Pasukan Polis Merin, yang dibagi pada 5 kawasan, iaitu wilayah 1 yang berpusat di Pulau Pinang ini, wilayah 2 yang berpusat di Johor dan Johor Bahru, dan juga wilayah 3 di Kuantan, di Penggalan Kubu di Kuantan, dan 1 wilayah masing-masingnya di Sarawak dan 1 di Sabah. Dengan kekuatan hampir lebih kurang 2,500 pegawai dan anggota, lebih berseparuh kekuatan Polis Merin sekarang ini digerakkan di sepanjang pantai timur Sabah bagi tujuan untuk membantu, menguatkuasakan dan mencegah elemen-elemen jenayah rentas sempadan, penyeludupan, dan yang paling mustahak, anasir-anasir subversif yang cuba mengganggu kedaulatan dan ketenteraman negara kita ini, especially di bahagian Sabah saja. Dan begitu juga dengan SSM Merin juga, hampir separuh kita tumpukan fokus di kawasan pantai timur Sabah. Dan PDRM secara umumnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan di atas keprihatinan kerajaan dalam membantu membangunkan dan menyediakan kemudahan-kemudahan, peralatan-peralatan seperti mana yang telah saya sebutkan dalam ucapan saya pada perhimpunan pada pagi tadi. Dan kita harapkan pembangunan, kelengkapan peralatan, aksesori dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi memastikan tindakan-tindakan yang dibuat oleh Pasukan Polis Merin dalam mengesan, menjejak dan mencegah kegiatan-kegiatan yang menyalahi undang-undang, khususnya di kawasan perairan negara kita ini, dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan lebih cekap lagi di masa akan datang. Seperti mana yang diamalkan secara tradisinya, apabila kita mengadakan sambutan peringatan Hari Polis Merin yang setiap saban tahun, kita adakan secara tradisi yang serba ringkas ini, iaitu dengan membuat pembarisan di barang kawat dan diikuti dengan fleet review seperti mana yang telah kita saksikan sebentar tadi. Dan diharapkan bahawa tradisi ini akan dapat dikekalkan di masa akan datang untuk mengenang
jasa dan khidmat pasukan polis Marine dalam bersama-sama memastikan kesejahteraan dan ketenteraman negara ini tetap dapat dikekalkan. Dan seperti mana juga dalam ucapan yang saya sebutkan tadi di dalam perhimpunan pada pagi tadi, saya sangat merasa bangga kerana pasukan polis Marine ini dari saban tahun sentiasa aktif dalam usaha membenteras aktiviti-aktiviti jenayah rentas sempadan, penyeludupan dan juga penyeludupan migran. Dan detailnya boleh nanti saya akan minta untuk rakan-rakan media merujuk kepada urustia komunikasi kita bagi perincian apakah yang telah dicapai sepanjang tahun 2022 berbanding tahun sebelumnya. Dan saya percaya itu sajalah yang ingin saya sampaikan, dan saya doakan agar seluruh warga besar polis Marine akan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat sepanjang mereka melaksanakan tugas demi mempertahankan keselamatan dan ketenteraman negara. Terima kasih kepada rakan-rakan media sekalian. Okey. Tak ada soalan, terima kasihlah. Seperti mana yang kita sedia maklum, alhamdulillah dengan kerjasama rapat rakan sejawatan kita daripada negara jiran, negara Thailand spesifiknya, kita telah berjaya menjejak, mengesan mangsa yang telah dibawa ke negara ketiga dan berjaya dibawa pulang ke negara kita ini dengan selamatnya. Dan tindakan ini adalah korban daripada kerjasama rapat yang erat yang telah kita jalinkan selama ini dengan polis Thailand, dan ini menunjukkan bahawa kerjasama yang erat ini akan dapat membantu untuk kita menyelesaikan kes-kes yang rumit seperti ini. Kita pun sudah maklum bahawa apabila berlakunya satu kes melibatkan warga kita dan ia berlaku di negara asing, kita sebenarnya tidak punya kuasa untuk bertindak. Apa yang kita boleh buat ialah untuk menyalurkan seberapa banyak maklumat yang kita ada berkaitan dengan kes tersebut untuk disalurkan kepada pihak berkuasa di negara yang berkenaan untuk mereka mengambil tindakan. Dan perkara yang sama juga dibuat apabila ada beberapa kes-kes yang berlaku di negara luar, tapi pihak-pihak yang terlibat memasuki negara kita, itulah prosedur-prosedur yang diamalkan di selama ini. Dan sekali lagi, Polis Raja Malaysia ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Royal Thai Police di atas kerjasama yang telah mereka berikan dalam menyelesaikan kes ini. Terima kasih. Ya? Ekstradisi. Dan dalam hal ini apa yang kita buat adalah ekstradisi akan kita mohon secara undang-undang, dan kita percaya ada 2 atau 3 lagi suspek rakyat negara kita yang kita percaya mempunyai kaitan dengan kes ini. Tetapi buat masa ini pihak PDRM masih lagi menjalankan siasatan dan memeriksa segala keterangan yang ada untuk memastikan duduk sebenar perkara kes ini. Untuk tujuan itu, PDRM mohon untuk pihak media bersabar sedikit masa lagi supaya kita betul-betul dapat establish motif sebenar kes yang berlaku di sebalik kejadian melarikan mangsa ini. Ya. Kita percaya 2 atau 3 orang suspek yang terlibat dalam kes ini merupakan rakyat negara kita, dan kita masih lagi dalam usaha untuk memastikan identiti mereka. Dan walaupun kita secara rawaknya kita dah dapat mengenal pasti identiti mereka, tapi kita masih perlukan lagi pengesahan yang sebenar-benarnya bagi tujuan tersebut. Sedikit masa perlu diperlukan untuk kita mengumpul segala keterangan yang relevan untuk kita
kongsikan dengan rakan sejawat kita di negara Thai. Baik. Soalan puan itu tadi ada dua cabang. Yang pertamanya kejadian culik yang berleluasa. Yang kedua, puan mengatakan bahawa semua kejadian tersebut ada yang berkaitan dengan kanak-kanak adalah palsu. Jadi apabila soalan yang kedua ditanyakan, berarti yang pertama itu dah tidak relevan lagi. Ya, kerana kebanyakan kes-kes yang dilaporkan sama ada di media sosial yang berkaitan dengan penculikan kanak-kanak dan juga organ manusia, setakat yang ada pada maklumat pada kita ini, kita dapati ia adalah merupakan maklumat yang tidak benar, yang diadakan bagi tujuan yang kita tidak pasti apa tujuan sebenar oleh mereka yang mereka cerita tersebut. Untuk kita pun sedia maklum bahawa apabila kita siasat laporan-laporan yang dikatakan berkaitan dengan penculikan kanak-kanak, kita dapati saya hanya fokus kepada isu yang dikatakan penculikan membabitkan kanak-kanak. Yang kita percaya kecuali satu yang berlaku di Genting Highland. Itu pun kita dapati bahawa kejadian tersebut masih lagi dalam perbicaraan dan saya tidak akan komen kata tersebut kerana suspek telah pun dituduh di mahkamah dan kita biarkan pihak mahkamah untuk menentukan kesahihan motif di sebalik kejadian yang dikatakan cuba menculik kanak-kanak tersebut. Namun demikian, selain daripada kes tersebut, kita dapati bahawa kesemua kes-kes yang dilaporkan, didapati ia tidak berasas dan diberitakan untuk tujuan-tujuan yang tertentu di pihak mereka yang menyebarkan berita tersebut. Justru saya menyuruh kepada seluruh rakyat Malaysia, para ibu bapa, memang betul untuk kita menjaga keselamatan anak-anak kita memang sangatlah digalakkan. Bahkan ia sangat dialu-alukan. Ia menunjukkan bahawa tahap keprihatinan masyarakat, khususnya ibu bapa, kepada keselamatan anak-anak semakin meningkat. Namun dalam keadaan kita meningkatkan keprihatinan, kesiapsiagaan kita dalam memastikan keselamatan anak-anak kita, jangan sampai pula kita terbabit dalam menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar yang boleh mendatangkan kegusaran secara umumnya kepada masyarakat keseluruhan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Ya. Okey, terima kasih. Ya. Ya. Jadi setakat ini seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa kita sedang dalam usaha, sebenarnya telah pun dilaksanakan pembaikan beberapa fasiliti atau kemudahan polis marin, iaitu di Kelantan dan juga di Sandakan tadi, di Sandakan, di Pulau Mabul, di Sempurna, dan juga kita juga sedang berusaha dan telah pun diluluskan perolehan untuk bot-bot baru yang 5 buah bot RH yang bernilai keseluruhannya RM100 juta. Di samping untuk kita juga mendapatkan penggantian enjin bot yang kita dapat gunakan untuk rondaan dan juga tindakan penguasaan di kawasan perairan pantai kita di negara kita ini. Dan kita berharap usaha-usaha untuk kita mempertingkat dan memperkemas dan juga memperkasakan aset-aset pasukan polis marin ini akan sentiasa kita giatkan. Begitu juga dengan pusat latihan polis marin di Johor Bahru yang mungkin selepas ini Datuk Seri Pengarah Jabatan Keselamatan Negeri dan Keterangan Awam akan membuat kajian bagaimana untuk sama ada untuk membuat cadangan, membuat tambah baik dan seumpama. Terima kasih. Untuk PRU 15 sekarang ini nampaknya yang sedang hangat diperkatakan seperti mana yang tahun-tahun terdahulunya Polis Diraja Malaysia akan sentiasa membuat persediaan yang rapi berkaitan dengan penggunaan sumber manusia dan juga aset-aset bagi tujuan memastikan
kelancaran perjalanan PRU15. Ya. Dan kita insya-Allah dengan persiapan yang telah kita laksanakan, yang telah kita aturkan, kita berdoa mudah-mudahan PRU15 ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar, tentram dan aman serta terkawal. Moto pihak polis adalah sedia berkhidmat. Kita punya moto kita adalah polis sedia berkhidmat. Jadi itulah dia punya maksud saya ya. Kalau masih lagi belum ini, nanti pihak PRU akan berikan lirik lagu sedia berkhidmat itu bagi menunjukkan maksud saya yang lebih jelas lagi lah. Insya-Allah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang telah hadir untuk memberikan liputan pada peristiwa hari ini, iaitu sambutan peringatan Hari Pasukan Polis Marine yang ke-75 tahun. Terima kasih. Okay. Alright, terima kasih ya.